Kalau elektrik rumah tak ada emergency pun boleh guna juga. So daripada review-review yang aku tengok, kebanyakannya yang pakai kipas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. So hari ni aku nak unboxing satu power station yang aku baru beli. Ni baru dapat lah. So ni untuk kegunaan orang kata emergency lah, emergency kan. So selain daripada, dia sama je macam power bank, cuma dia dalam apa? Dalam bentuk yang besar dan berkapasiti besar lah untuk supply macam kipas ke ataupun apa lagi lah. Macam masak, nak pakai induction cooker ke, boleh lah yang benda elektrik. Contohnya macam nak pakai PC ke, untuk apa, emergency lah, emergency case. Biasanya kalau emergency case, kalau api tak ada, mesti kita nak guna kipas kan, panas kan. So inilah benda dia. Okey, jom kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. So kat sini dia tulis, nampak, emergency power supply. Okey, jom kita tengok. Okey, inilah dia. Dia punya body ni boleh tahan berat juga. Ingat dalam lebih 5 kilo ni berat dia. Jom kita buka, tengok sikit dia punya apa yang ada. Okey. Dia punya ni kecil je. Dia ada apa? Dia ada saiz dia punya apa? Dia punya power tu, apa? Dia punya mAh, dia ada saiz. Sekejap kita tengok. So yang aku beli ni dia 480 120,000 mAh. So yang ni yang aku beli, dia ada yang lagi besar. So lagi besar lagi mahal lah. Lagi besar lagi mahal. Okey, tunggu sekejap. Okey, jom kita buka. So dia ada saiz lagi besar pada ni pun ada. So kalau yang saiz dia punya mah dia tu besar, so dia punya body dia pun lagi besar lah. So yang ni aku unboxing dan aku kata test sikit-sikit lah. Aku tak buat review penuh lagi sebab kata kita pun baru dapat kan, so tak tahu lagi benda ni function dia macam mana. Tapi kita tahu dia macam power bank lah. Dia lebih kurang macam power bank, cuma dia dalam kuantiti yang besar lah. Itu saja. So kat sini aku nak tunjuk sikit lah dia ada apa yang ada kat sini. So biasa sebelum beli pun kita dah tengok kan, dah tahu apa yang ada, apa yang tak ada. So kat sini dia ada untuk plug biasa, plug made in China yang 2 tu pun boleh. Dia semua boleh masuk kat sini. Yang ni dia macam universal lah. Kalau kita punya yang jenis kepala 2 tu, daripada China punya boleh pun boleh masuk kat sini sebab dia memang dah ada dah dia punya tu. Ni dia punya, kita balik sikit kan. Okey, dia ada kipas jugalah untuk sejukkan dia punya body. Ni lampu ni untuk spotlight kot. Sekejap lagi kita try, kita tengok je dulu hasil. Power. Ni power. Okey, nampak. Okey. So kita tak payah ni hal lagi, kita pusing dulu, kita tengok apa yang ada. Okey, kat sini dia ada
Dia ada USB 2. Tak banyak lah, ni tak banyak. Okey. Tepi ni ada apa? Ini nampak macam apa? Rokok punya charger daripada kereta kot mungkin lah. So yang ni aku tak pasti. Mungkin sekejap kita tengok tepi. Mungkin yang ni yang untuk charger, untuk charge menggunakan solar. Sebab aku dah ada review cari, memang dia ada support solar. So aku rasa ni dia punya soket dia lah. Tapi dia punya tempat panel solar tak dapat, so kena beli asing lah. Cuma dia ni kalau kita nak charge dia boleh support solar punya panel. So boleh charge daripada sini. Kalau kita menggunakan solar, dia tulis kat tak silap aku baca hari tu dia tulis dalam 10 jam. Kalau kita charge menggunakan power supply rumah, lebih kurang dalam 8 jam. Tapi yang panel solar tu dia ada dia punya size dia lah, tak silap aku 18 watt. Tapi aku tak pasti lagi lah, sebab aku pun baru dapat kan. Panel solar pun tak ada, just dia boleh guna lah untuk solar, untuk charge solar. Okay. So kat sini dia ada tulis lah yang ni bateri sekarang ni tengah penuh. So kat sini power. So kita try on LED. Okay, tu. Okay, aku try tutup lampu, kita tengok. Okay, kita gelap sikit kan. Okay, boleh tahan lah. Orang kata kalau untuk emergency tu kira boleh guna lah untuk emergency kan. Boleh tahan cerah juga. Okay. So kita tutup dulu. Okay, kat sini dia ada bagi juga apa? Dia punya bateri tempat charge lah, kabel charge. Okay guys, aku rasa ini untuk untuk charge pun menggunakan sama kot. Sama. Menggunakan daripada soket yang sama. Solar pun mungkin sama, mungkin guna ni jugalah kot. So ni dia punya kabel lah, kabel. Okay, sekarang ni dia tulis kat situ penuh penuh. So aku akan try pasang plug dia punya kabel. Aku nak tengok kalau dia punya dia detect penuh, nanti dia akan keluar apa kat situ. Tapi dekat sini dia ada tulis hijau. Dekat dia punya ni dia hijau. Dia hijau. So, kita try je pasang plug. Nak tengok dia punya dia punya tindak balas bila bateri dah full. Okay. Okay, sekarang aku dah pasang plug switch tu. So aku nak tengok. So memang tak ada apa-apa charge lah. Bermakna memang bila dah full dia dah dia dah block lah, dia tak ada charge lagi. Bila kalau dia jalan juga bila full memang bahaya sikit lah. Ni dah full, dia dah tak ada charge. Okay. Okay, so aku akan try menggunakan USB. Kita test tengok dia boleh masuk ke tak masuk kan. Okay, kat sini aku ada charger handphone.
So aku akan try menggunakan yang tepi tu. Kita test dulu, tengok berfungsi ke tak fungsi kan. So mula aku pakai yang 3 pin tu. Kita test lagi. Tak nampak. Ni tak boleh masuk. Sebab dia agak ketat sikit benda baru kan. Okey geng. Dah masuk. Sekarang kita nak test ni sama ada plug ni okey ke tak okey. So ni kalau China punya plug dia pakai 2 pin. So sekarang ni extension dia aku pakai dulu test. Okay. Kita nak test tengok masuk ke tak masuk. Okay, kita try on tengok. Okay. Masuk kan? Masuk, yang ni berfungsi. So kita try yang sebelah dia pula. Tengok. Tutup dulu. Off dulu. Cabut. Okay. Pasang yang ni pula. So dia baru, dia agak ketat sikit lah. Okay. On power. On power, lepas tu on sebelah dia. Kalau untuk charge. Okay. Dah hidup. Alright. So bermakna dua-dua plug okey lah. Dua-dua plug okey. Untuk off, kita pakai yang 2 pin pula. Okey, kalau 2 pin punya dia macam ni Kalau untuk yang plug 2 pin, dia akan masuk terus kat sini. Kalau plug biasa, plug rumah, kita tak boleh pakai ni kan. So yang ni dia special sikit, dia buat universal lah. Plug 3 pin boleh, 2 pin boleh, bulat pun boleh. Semua boleh. Okey, kita test tengok lah. Bismillahirrahmanirrahim. Current memang dah ada, dah check tadi dengan 3 pin. Cuma nak tahu dia boleh masuk tak boleh masuk lah. Kalau dia boleh masuk, dia boleh charge, memang cun lah. Okey, boleh masuk. So kita tekan on. Okey, pergi nampak dah on. Lepas tu sebelah dia. Okey, cun. So kita check sebelah sini pula. Aku nak check sebelah sini pula. So masa dia on tu, dia ada bunyi. Lepas tu dia ada kipas tu, dia ada jalan. Lepas tu stop balik. Tak tahu, mungkin dia buat time itu kan. Okey, untuk masuk 2 pin punya tak ada masalah. Cuma untuk yang 3 pin punya dia agak ketat sikit lah. Okey, untuk
3 pinnya agak ketat sikit. Okey. Okey. Okey, semua berfungsi elok. Kipas ni mungkin jalan masa panas lah kot. So aku akan try jalan kipas. Kita akan tengok lah dia boleh support ke tak boleh support Alright. Okey guys, ni kipas aku lah. Kipas aku ni bukan kipas saiz biasa, dia saiz besar sikit banding dengan yang biasa tu. Dia 60 watt, power dia lagi besar. Okey. Kalau kipas kecil biasa tu dia kecil kan, yang ni besar sikit. Dia punya bilah pun 5 bilah, besar sikit. So sekarang ni aku nak test lah. Aku akan on, nak tengok dia punya power turun laju ke tak laju kan. Saya nak test je lah. Okay, ni semua dah okey. Okey, dah pasang. Power dah pasang. So on sebelah dia. Okey. Tu dia. Dah jalan. Sekarang kita tengok power dekat dia punya tu dia power. So aku akan biarkan sekejap, dalam 10 minit ke aku nak tengok lah dia punya power tu ada turun tak. Okay. Sekejap lagi aku akan 10 minit ke 15 minit ke, just nak test je, nak tengok dia punya power dia turun banyak ke tak banyak ke kan. Okay guys. Okay, ni aku biarkan tadi daripada tadi. So tengok situ bateri sekarang dah tinggal 88%, 85 pula. Daripada tadi 100, dia lebih kurang macam tu lah, 85, 88. Aku start tinggal tadi lebih kurang dalam pukul 4 suku tadi. Sekarang dah dekat pukul 5 minit ni. Lebih kurang hampir 40 minit lah. So bateri sekarang tinggal macam tu lah. Tapi yang kata ketahanan dia punya ni kita tak tahu. Dia punya apa, ni bila aku dah off kipas, bateri dia macam naik balik. So far kalau untuk emergency aku kata rasa okey lah kan. Untuk emergency, kalau api tak ada ke, ataupun kita nak charge handphone ke, kalau lagi camping ke, berguna lah benda ni. Benda macam ni. Kalau macam kata nak jalan jauh-jauh balik kampung ke, boleh standby kot. Sebab dia ni tak adalah besar sangat. Kata dalam perjalanan tu ada jugalah power kan. Kalau tersekat ke, sangkut banjir ke apa ke, so boleh guna benda ni lah. Punya spotlight. Okay, kita off. So far aku dah test, semua berfungsi, semua okey. Kabel charger pun dah test, semua okey. So dekat sini dia ada dia punya ni lah, apa ni, warranty card ke certificate portable power station. Inilah dia punya itulah, dia punya apa, certificate. So kalau korang
beli ni nak lebih detail boleh baca kat sini lah. Ni dekat punya menu ni semua ada lah ni. Dekat sini korang boleh baca portable power station. So aku harap benda ni dia boleh bertahan lah, bertahan lama lah kan. Sebab benda macam ni kita tak tahu dia punya jangka hayat dia berapa lama. So aku rasa itu sahajalah kot yang aku dah cuba. So benda ni dia boleh boleh juga kalau kita nak pasang, contoh nak pasang TV, boleh, tak ada masalah ni. Sebab dia ini 120,000 mAh. Dia ada lagi besar, yang ni aku ambil 480. Kalau yang besar lagi 600 pun ada. Tengok kita punya bajet lah. Kalau bajet besar lah, boleh ambil besar lagi. So yang ni aku ambil ikut bajet aku. Harga dia sekali postage seperti yang tertera tepi tu lah. Ni aku ambil 480, 120,000 mAh. Made in China, Venpa, brand Venpa. Power station ni dia boleh guna untuk apa, charge, support solar charge juga. Boleh untuk solar pun boleh, dia boleh support. Lebih detail boleh baca dia punya manual lah. So aku rasa untuk yang basic, penggunaan basic aku rasa okey kot. Aku tak ada apa-apa yang so kalau kalau nak lebih jelas korang boleh baca lah. So link dia kalau korang nak beli, aku akan share lah pada aku punya description kat bawah nanti. So tengok kat bawah tu. Kalau berminat, aku tak jual, aku just share je lah. Sebab benda aku dah beli. So aku rasa benda ni kalau nak buat standby okey juga. Macam nak pergi camping ke, benda ni benda yang boleh digunakan. Kalau elektrik rumah tak ada emergency pun boleh guna juga. So daripada review yang aku tengok, banyakkannya yang pakai kipas kecil lah. Ni besar tau, ni power besar yang aku pakai ni. Yang ni power besar, nampak tak? Yang ni power besar, dia punya power kuat, so elektrik pun kuat lah. Kalau untuk kita pergi camping boleh bawa kipas yang kecil je kan. Ataupun kalau untuk nak lebih jimat, kita pasang kipas yang lebih kecil lah. So kalau kita nak pasang PC ke boleh, cuma dia power dia orang kata cepat lah. Sebab dia benda-benda macam ni dia kuat kan. PC lagi, monitor lagi. Kalau nak pasang TV pun, TV lagi dah kuat dia punya power dia kan. So kalau untuk emergency, kipas, maksudnya kalau api-api tak ada, memang bagus lah. Mungkin boleh tahan lama lah kot. Tahan lama sikit lah. Sebab kalau api tak ada 2, 3, 4 jam, dia ni boleh cover lagi kot. Untuk orang kata, untuk cover, ada lah sikit kipas kan. Sekurang-kurangnya ada kipas. Kalau elektrik tak ada, cukup lah. Budak-budak kan, kalau panas susah juga. Okay, aku rasa itu saja yang aku nak share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.